Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC Ustaz Mi. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik adik-adik, selamat berjumpa kembali. Apa khabar? Apa kabarmu di sana? Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah kerana kita dapat bertemu lagi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Insya-Allah pada kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi teka dulu, apakah tajuk Ustaz Mi pada kali ini? Agak-agak apa? Jom kita layan dulu lagu ini. Hadis Rasulullah mengajarkan sifat dan kebenaran yang wajib dicontoh, ajarannya serta mengamalkannya. Hadis Rasulullah sunnah untuk seluruh umat Allah. Jangan kau abaikan, apalagi engkau lupakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan adik-adik, dah dengar lagu tadi? Itu adalah sebuah lagu nasyid. Dan sekarang adik-adik teka, apakah tajuk yang kita akan belajar pada kali ini? Ya? Pandai. Itulah tajuk kita. Sebab tajuk pun mula-mula tadi pun dah cerita pasal hadis. Jadi inilah tajuk yang kita akan belajar pada kali ini, iaitu hadis sebagai sumber hukum, ataupun penuhnya hadis sumber hukum. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan Islam tingkatan 1, bidang hadis, pelajaran yang ke-10, tajuk hadis sebagai sumber hukum. Adik-adik boleh rujuk dalam buku teks ni. Dalam buku teks ni muka surat yang ke-50. Okey, adik-adik tengok dalam muka surat 50 dan kita sama-sama sambil adik-adik tengok slide yang Ustaz Mi tunjukkan ini, sambil kita belajar, sambil kita tengok buku. Itulah cara ataupun orang panggil apa, adab di dalam belajar, mesti ada rujukan. Baik adik-adik, sebelum kita nak belajar, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita pada kali ini supaya kita tahu apa yang kita perlu kuasai di dalam pembelajaran bersama Ustaz Mi pada kali ini. Jom kita tengok. Yang pertama, objektif pembelajaran, iaitu menyatakan maksud hadis, sanad dan matan. Yang kedua, menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum. Yang ketiga, menjelaskan pengelasan hadis dari aspek percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Kemudian yang keempat, menerangkan perbandingan di antara hadis dengan Quran. Yang kelima, menerangkan perbandingan hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Semua ni kita akan belajar dan kita cuba untuk kuasai. Kalau adik-adik ada masalah nanti semasa nak memahami apa yang Ustaz Mi sampaikan, adik-adik boleh komen di bawah untuk bertanyakan soalan. Baik, yang keenam, latihan pengukuhan. Yang ni macam biasa adik-adik, bila adik-adik bersama PDPC Ustaz Mi akan bimbing adik-adik menjawab soalan kebat. Satu soalan kebat supaya kita terbiasa dan kita dapat memperoleh 4 markah yang diperuntukkan kepada kita di dalam peperiksaan nanti. Baik, yang seterusnya soalan kuis Google Form. Ini biasa Ustaz Mi mesti buat sebagai pengukuhan kita untuk menguasai subjek kita pada kali ini, insya-Allah. Okey adik-adik, sekarang kita teruskan lagi. Yang pertama, sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam ni adik-adik ada 4. Ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Apa itu ijma' adik-adik? Ijma' ni ialah kesepakatan para mujtahid selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu masalah hukum syarak.
Jadi mereka ini yang mempunyai autoriti. Mereka menguasai ilmu fiqh yang baik. Lalu mereka boleh berijtihad. Dia sampai ke taraf mujtahid, boleh ijtihad. Jadi mereka ni sepakat untuk menentukan sesuatu hukum. Itu dipanggil ijma'. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah qiyas. Qiyas ini ialah menyamakan masalah yang tidak jelas dalam nas dengan masalah yang jelas hukumnya dalam nas. Ustaz ulang. Qiyas ialah menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya dalam nas dengan masalah yang jelas hukumnya dalam nas, kerana wujud masalah illah ataupun sifat sesuatu perkara. Okey, nak faham macam mana adik-adik? Contohnya pengharaman dadah. Pengharaman dadah disamakan dengan illah pengharaman arak yang bersifat memabukkan. Kan dalam Quran tak ada pun sebut pasal haramnya dadah, tak ada pun. Tapi kita samakan, ataupun oleh kerana tak jelasnya hukum dadah ni halal ke haram, halal ke haram, jadi kita cari nas yang boleh wujud persamaan tu. Apa nas dia? Nas dia ialah ayat berkaitan dengan pengharaman arak, ataupun nas yang berkaitan dengan pengharaman arak, iaitu bersifat memabukkan. Faham adik? Alhamdulillah. Okey adik-adik. Yang keduanya ialah kitab hadis yang menjadi rujukan utama, antaranya termasuklah ni kena ingat ni. Tengok dan ingat. Sebab apa? Sebab ia ni selalulah masuk di dalam peperiksaan, terutamanya dalam pilihan jawapan. Okey, yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Nasa'i, yang kelima Sunan Ibnu Majah, F Jami' At-Tirmizi, G Muwatta' Malik, H Sunan Ad-Darimi, I Musnad Ahmad. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Baik. Seterusnya kita tengok hadis dari segi bahasa. Okey, hadis dari segi bahasa ialah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk percakapan, satu bentuk percakapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga pengakuan atau persetujuan, yang keempat sifat. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan pada Nabi atas 4 perkara. Yang pertama apa? Percakapan, berbentuk percakapan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga pengakuan atau persetujuan. Yang keempat sifat. Boleh ingat? Pandai. InsyaAllah pandai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, yang keempat ni kita akan tengok komponen penting hadis. Okey, komponen penting hadis, yang pertamanya ialah sanad. Okey. Sanad ni apa? Sanad ni ialah sandaran dari segi bahasa ya. Dari segi istilah, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Nanti kita tengok contoh dia. Dalam buku teks ada sebut. Ni, nanti tengok dalam slide-slide. Okey, kemudian yang kedua matan. Ni komponen hadis, matan, iaitu dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Istilah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Habis je diletakkan sanad, maka bermulalah matan. Tu maksud dia. Nak tengok macam mana? Nak tengok? Okey, jom kita tengok. Okey, untuk komponen ni, komponen hadis ni ada 2 saja. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Okey. Inilah dia adik-adik. Inilah dia contoh hadis. Ni jelaslah adik-adik nak faham apa itu sanad, apa itu matan yang dipanggil sebagai komponen dalam hadis. Adik-adik tengok sini, adik-adik tahu dah perbezaan dia. Okey. Di sini Ustaz ambil balik teks di dalam buku teks. Di sini adik-adik boleh tengok. Okey, apa itu sanad? Yang warna pink dan hijau ini. Start daripada qala al-Imamul Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah
haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahidin an Tawusin an Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada qala Al-Imam Al-Bukhari sampailah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil sanad. Pandai dah faham dah ni. Jadi hijau dan pink ini bermaksud sanad. Kat bawah ni Ustaz Mi ulang sekali lagi maksud sanad dari segi istilah, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu hadis. Inilah perawi dia. Imam Bukhari, Ali, Yahya, Sa'id, Sufyan, Mansur, Mujahid, Tawus sampai Ibnu Abbas, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu dipanggil sanad. Kemudian kita tengok matan. Matan ni pula selepas habis sanad. Habis je sanad, matan. Matan tu teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Alhamdulillah, fahamlah adik-adik kan. Lepas ni kalau an apa kan, macam sini qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali, sampailah kepada qala, kita tahu dah kalau nama-nama ni tentu dah dipanggil sanad. Matan tu teks hadis tu. Alhamdulillah. Insya-Allah adik-adik, kita teruskan. Nombor 4, peranan hadis sebagai sumber rujukan. Di sini kita nak kena tahu pula apa peranan hadis tu pula. Okey, yang pertama, hadis yang pertama, dia adalah, tujuan dia adalah menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran seperti kewajipan berpuasa. Nanti kita tengok contoh dia. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Quran suruh semayang, tapi macam mana semayang? Hadis memperincikan. Itu dipanggil yang kedua, iaitu memperincikan isi kandungan Quran. Yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada dalam Quran seperti pengharaman emas dan sutera bagi lelaki. Ni pula dalam Quran tak sebut pun kata emas ni haram bagi lelaki, sutera ni haram bagi lelaki, tak bagi tahu. Tapi hadis ada bagi tahu. Jadi peranan hadis yang ketiga ini ialah menjelaskan hukum yang tak dalam Quran. Ini contoh dia Ustaz Mi bawakan kepada adik-adik yang Ustaz Mi sayang kerana Allah. InsyaAllah, amin. Okey, menguatkan hukum. Yang tadi yang pertama, menguatkan hukum. Contoh dia bagi tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, maksud dia, sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini Quran cakap. Quran kata kena puasa. Dan hadis ni peranan dia apa? Menguatkan lagi hukum Quran ni. Apa hadis apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ni Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Nampak? Quran sebut bila nampak anak bulan puasa. Dikuatkan dengan hadis, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan. Kan sama tu. Quran dah sebut dah. Nabi menguatkan lagi dengan hadis. Begitu. Okey, itu menguatkan hukum. Kemudian memperincikan isi kandungan. Memperincikan isi kandungan. Macam Ustaz beritahu tadi, maksud dia apa? Quran suruh semayang. Macam mana semayang? Nabi memberi hadis pula. Nabi beri hadis yang dipanggil sebagai hadis ini dengan memperincikan semayang tu. Macam mana? Tengok dia punya contoh. Wa aqimus solah, surah Al-Baqarah ayat 43. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan semayang. Allah Ta'ala suruh semayang. Persoalan dia macam mana semayang? Diperincikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya, haddatsana Malikun radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Hadis Bukhari. Ini memang popular. Sallu kama raaitumuni usolli ni memang hadis popular. Hadis tentang semayang.
Maknanya Quran tak cerita pasal semayang, tapi Nabi kata sallu, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Maknanya apa adik-adik? Maknanya semua yang kita semayang itu adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Segala pergerakan dia, segala bacaan dia, kan, semua itu adalah daripada hadis Nabi selepas sahabat melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW semayang. Begitu. Faham tak, adik? Maknanya Quran cakap suruh semayang, Nabi perincikan dengan hadis ini. Nak semayang, tengok aku semayang macam mana. Begitu. Baik. Terus, menjelaskan hukum yang tiada dalam Quran. Yang tiada dalam Quran. Ni. Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutera bagi lelaki. Tapi hadis ada sebut. Hadis ada sebut. Apa dia? Maksudnya bahawa Rasulullah SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda, ni kat sini. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Maknanya hadis ada menceritakan tentang pengharaman emas dan sutera bagi lelaki. Maka datanglah peranan hadis yang ketiga, iaitu menjelaskan hukum yang tiada dalam Quran. Faham tak, adik? Alhamdulillah.